Sabah komited memelihara budaya etnik sebagai khazanah bernilai yang menyumbang kepada pembangunan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan budaya bukan sekadar warisan sejarah, sebaliknya aset penting perpaduan dan tarikan pelancongan terutama dalam kalangan generasi muda. Datuk Haji Ji turut memuji inisiatif Pertubuhan Rungus Bersatu Sabah PRBS yang konsisten menganjurkan Festival Kebudayaan Rungus sebagai platform memperkenal dan mempromosi budaya masyarakat ini. Beliau berucap merasmikan Festival Kebudayaan Rungus Sabah 2025 di Pusat Kebudayaan Rungus Matunggong. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri memaklumkan kerajaan negeri akan mempertimbang cadangan menaik taraf Matunggong kepada daerah penuh tertakluk hasil kajian kelayakan. Beliau turut mengajak rakyat terus menyokong pentadbiran GRS dalam PRU Dun Sabah ke-17 akan datang demi kestabilan politik dan kesinambungan pembangunan negeri. Mesyuarat kedua penggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang berlangsung selama 2 hari bermula hari ini dijangka menjadi tumpuan. Ia berikutan ramai mengaitkannya sebagai persidangan terakhir sebelum pembubaran Dun Sabah. Magdalena Dipol ada laporannya. Persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah kembali berlangsung. Kali ini membuka tirai pensyuarat penggal kelima Dun ke-16. Ia bukan sekadar mesyuarat rutin tahunan tetapi detik penting menjelang penutup tirai pentadbiran semasa. Mengikut Perlembagaan Negeri, sekurang-kurangnya 3 persidangan perlu diadakan setiap tahun. Mungkin yang menjadi kegairahan orang tentang persidangan kali ini, banyak yang mengandaikan atau merasakan ini adalah sidang yang akhir sebelum pembubaran. Itu saya yang jadi dia punya hype sikit lah. Kalau bubar selepas ini dia jadi sidang yang terakhir untuk penggal ini. Tetapi kalau belum bubar, kita mana tahu ada lagi sidang ketiga untuk memenuhi kehendak perlembagaan. Kebiasaannya sidang kedua ini selalunya ialah perbekalan tambahan. Kita juga ada 3 rang undang-undang yang lain lah. Satu mengenai perhutanan, iaitu pindaan. Satu lagi SST, juga pindaan. Dan satu lagi undang-undang baru RUU mengenai perubahan iklim dan tadbir urus kabel. Sidang Dun bukan sahaja mengangkat isu-isu penting melalui pembentangan rang undang-undang, malah menjadi cerminan kepada kedewasaan demokrasi. Sikap imparsial dan tegas serta keseimbangan ruang bagi pihak kerajaan mahupun pembangkang sentiasa dititikberatkan. Usaha berterusan memodernkan sistem perundangan turut dilaksana melalui penggunaan teknologi serta reformasi tata cara persidangan. Seperti siaran secara langsung menerusi media sosial bagi membolehkan rakyat menyaksikan perjalanan persidangan secara real-time sekaligus melihat ketelusan sidang Dewan. Sebagai medan suara rakyat, Dun Sabah kekal menjadi platform penting dalam membentuk masa depan negeri. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi generasi akan datang. Magdalena Dipol, RTM. $80 pelajar cemerlang SPM dan STPM 2024 dalam kalangan anak Brunei menerima insentif keuangan daripada Yayasan Dang Sanak Sabah YDS. YDS turut merancang program motivasi di beberapa daerah terpilih bagi menjana semangat dan kesungguhan pelajar. Kita akan menganjurkan program-program berhubungan dengan motivasi pendidikan di beberapa tempat terpilih. Dan ini juga tujuannya untuk menjana motivasi, semangat dan kesungguhan anak-anak kita untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan. Dato' Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan Negeri ditemui media selepas merasmikan Pesta Ambuyat di Dewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut.
Tambahnya, kerajaan negeri komited membantu anak Sabah menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi melalui pelbagai bentuk bantuan yang disediakan. Turut hadir isteri yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tusin. Toh Puan Faridah turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan ambuyat serta menyantuni peserta. Turut berlangsung pertandingan tarian Zapin Brunei bagi mencungkil bakat generasi muda dan melestarikan budaya masyarakat Brunei. Penubuhan sekolah integrasi mampu memperkasa pendidikan inklusif khususnya untuk pelajar berkeperluan khas di Sabah. Pendekatan itu menyatukan pelajar arus perdana, pendidikan khas dan tahfiz dalam suasana pembelajaran yang harmoni dan menyokong. Kita dapat memudahkan urusan ibu bapa kita. Kalau ada sekolah integrasi di setiap daerah, saya ingat mungkin berpusu-pusu ibu bapa akan datang di sekolah tersebut. Sebab pertama sekali ibu bapa hanya mengantar anak mereka sekali ataupun satu destinasi sahaja. Di situ dia sekolah rendah, di situ dia sekolah agama. Datuk Ruslan ditemui pemberita selepas perasmian Jubli Emas 50 tahun Sekolah Agama Negeri Pekan Tambunan. Sekolah integrasi juga memupuk nilai kasih sayang, toleransi dan hormat menghormati sejak kecil selaras prinsip maqasid syariah dan pembangunan insan holistik. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memperketat piawaian keselamatan makanan bermula 1 Julai ini. Ia sejajar usaha menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu kekal bersih, sihat dan diyakini sebagai destinasi pelancongan utama. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samitah menegaskan pengabaian aspek kebersihan bukan sahaja menjejaskan kesihatan awam, malah memberi kesan kepada imej dan ekonomi bandaraya. Antara syarat baharu lesen premis makanan termasuk markah kebersihan minimum 60%, kawalan makhluk perosak setiap 6 bulan, premis bebas lipas, lalat dan tikus serta tandas bertaraf minimum 4 bintang. Datuk Sabin berucap dalam majlis sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2025. Teks ucapannya disampaikan Ketua Pengarah DBKK, Datuk Lifred Wong. Sepanjang tempoh peralihan hingga Disember ini, DBKK akan memberi bimbingan kepada pengusaha sebelum penguatkuasaan penuh bermula Januari 2026. Bagi tempoh Januari hingga Jun, sebanyak 297 kompaun dikeluarkan terhadap premis yang gagal mematuhi piawaian. Inisiatif Gotong Royong Perdana 2.0 di kawasan Dun Gumgum menjadi langkah proaktif menangani masalah banjir berulang di kawasan berkenaan. Gotong royong tersebut digerakkan Pejabat Khidmat Rakyat Adun Dilantik dengan kerjasama pelbagai agensi dan badan bukan kerajaan NGO. Adun Dilantik Datuk Jafari Waliam berkata, aktiviti gotong royong seumpama penting untuk memastikan saliran air tidak tersumbat setiap kali hujan lebat. Untuk mengangkat kayu itu ke darat, macam mana kita menyelesaikan untuk air, saluran air itu cepat begitu mengalir. Sebab kita nampak yang tadi, kita nampak sampah-sampah itu semua menyangkut di tebing dan di pokok yang menghalang itu. Program yang berlangsung di kawasan Batu 16 Gumgum Sandakan ini disertai lebih 100 peserta. Mereka bersama-sama membersihkan sungai termasuk mengalihkan kayu kayan dan sampah sarap yang menghalang aliran air. Turut serta anggota Polis Diraja Malaysia PDRM, Rela, Kawasan Rukun Tetangga KRT, Kelab Rekreasi Pacuan 4 Roda dan Majlis Perbandaran Sandakan MPS. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Lydia Yusrina di Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.